إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berpegang dengan agamanya. Karena kita berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala adalah satu kejayaan kita dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka la'ala siratim mustaqim." Dan hendaklah kamu berpegang apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada kamu. Sesungguhnya engkau adalah berada di dalam yang benar. Dan khususnya pada akhir zaman, susah orang nak cari orang yang berpegang dengan agama Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, sehingga orang yang berpegang dengan agama Allah Ta'ala dipenyakiti, ada dizalimi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti zamanun ala ummati, akan sampai satu masa terhadap umat Nabi, al-qabid ala dini, berpegang dengan agama Allah, kal-qabid ala al-jamar, seperti berpegang dengan bara api. Saat-saat akhir zaman ini kita dapati orang-orang yang berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala dianiayai dan dizalimi setiap tempat, khususnya benda-benda yang jadi lambang kepada Islam tapi adalah pembencian daripada musuh Allah Ta'ala. Salah satu daripada lambang Islam ialah orang yang taruh janggut. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia sebut kata Nabi kita ni adalah kana Rasulullah dakhmal hammah. Nabi kita kepala dia comel, kepala dia besar, bukan halus je, dan juga musyraban humrah. Lagi kulit Nabi ni campur dengan merah putih, campur merah. Lagi dia sebut kata dakhmal lihyah, dan tebal janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang lain daripada Jabir bin Samurah, wa kana sallallahu alaihi wasallam kathira sya'ra al-lihyah, Nabi orang janggut lebat. Ini sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain pula daripada Barra, kana Rasulullah rajulan marbu'an 'arid ma baina mankibaini kathal lihyah. Jadi beberapa riwayat tanda Nabi kita ada janggut dan Nabi kita janggut lebat. Oleh itu bukan sekadar Nabi kita saja, bukan saja riwayat yang kami baca saja, bahkan setengah riwayat yang lain daripada Abi Ma'mar, sa'alna Khabbaban akana an-nabi yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri. Ada orang tanya Nabi, ada orang tanya Khabbab. Abi Ma'mar tanya Khabbab, sahabat Nabi. Dia kata, adakah Nabi tadi
baca di dalam semaya Zuhur dan Asar. Karena semaya Maghrib, Isya dan Subuh kami dengar Nabi baca. Tapi pada waktu semaya Zuhur dan Asar ni, adakah Nabi baca? Kata Abi Ma'mar, kata Khabbab, na'am, Nabi kita baca. Qulna bi ayyi syai'in kuntum ta'rifun. Patut awak tahu mana kata Nabi baca? Kata Khabbab, bittirabi lihyatihi. Nampak getar janggut Nabi ketika Nabi duduk semaya. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi ajar juga kita ketika nak ambil wuduk bagi orang yang janggut lebat. Anna Rasulullah idza tawaddaa, Nabi ni apabila dia ambil air semaya, akhadha kaffan minal ma', Nabi ambil bubuh air di dalam tapak tangan dia, fa adkhala tahta hankihi fa khallala bihi lihyatahu. Nabi masuk air di bawah janggut, lepas tu Nabi sulak janggut dia supaya air yang dia ambil wuduk tadi sapa di bawah janggut. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang mempunyai janggut, dan Nabi Ibrahim orang yang mempunyai janggut. Sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana asbaha waladi Ibrahim, saya adalah orang yang lebih serupa dengan ayah saya nama Ibrahim, ialah Nabi kita alaihi salatu wasalam. Bihi, di kalangan anak Nabi Ibrahim hingga sampai Nabi Muhammad, orang yang paling dekat nak serupa sekali dengan Nabi Ibrahim ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kata Nabi Ibrahim ada janggut. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, janggut adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diakukan oleh Allah Taala. Mana-mana contoh tauladan yang budak-budak muda duduk ikuti ni tidak diperakui oleh Allah Taala mereka janggut. Mereka ikutan tuajang daripada Nabi Muhammad saja yang Allah Taala terima. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya contoh tauladan yang paling baik ada pada Nabi saja. Siapa nak tiru siapa, tidak ada jaminan daripada Allah. Tapi siapa tiru Nabi, itu adalah kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan juga kita pernah dengar di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Musa dia munajat dengan Allah Taala, kelik mari lepas 40 hari kaum dia dah syirik kepada Allah, sembah anak lembu. Maka dengan kemarahan Nabi Musa terhadap adik-beradik dia nama Nabi Harun, dia pegang janggut Nabi Harun. Hingga Nabi Harun kata, ya bna ummi la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Hei saudara saya, jangan pegang janggut saya dan kepala saya. Tanda kata Nabi Harun orang ada janggut, Nabi yang ada janggut. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, oleh itu janggut adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkara ni adalah ditiru, dibuatkan oleh khulafa'ir rasyidin selepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik, annahu qala raaitu Abu Bakrin, saya nampak Abu Bakar, wa ka'anna lihyatahu dhiramun arfaj, seseolahnya janggut Abu Bakar seperti permata bersinar. Janggut comelnya janggut Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Umar bin Khattab, adalah Uthman dan juga Sayyidina Ali. Khulafa' ar-Rasyidin yang keempat, semua pak-pak yang kita bilang saat ni, semua mereka ada mempunyai janggut. Bukan sekadar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dak, bahkan suruhan daripada Nabi, inhaku syawarib, dan daklah kamu pendekkan misah
wa a'ful liha, dan kamu taruh janggut. Dalam hadis yang lain, khaliful musyrikin, dan hendaklah kamu menyalahi orang musyrikin. Akhfu syawarib, hendaklah kamu nipihkan misa. Wa auful liha, dan taruh janggut. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, daripada hadis-hadis yang kita baca saat ini dan daripada tiruan-tiruan yang telah dibuatkan oleh para sahabat, maka ulama kata Ibnu Qattan Al-Maliki, wattafaqu ala anna al-halqa jami'il lihyah muslatun la tajuz. Dia kata siapa-siapa cukur janggut telah ittifaq adalah benda yang menyerupai orang bukan Islam dan tidak harus. Dan kata Syekhul Al-Azhari Ali Mahfuz, dia kata wa qad ittafaqa al-madhahibul arba'ah, telah ittifaq mazhab empat ala wujubi tawfiril lihyah, wajib taruh janggut, wa hurmati halqiha, dan haram cukur janggut. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada masa orang Arab dulu, ada seorang lelaki yang mempunyai keberanian, lagi hati murah, tapi dia tak ada janggut. Sehingga berkata kaum dia kata, nama seorang lelaki ini nama Qais ibnu Sa'ad, terkenal di dalam golongan orang Ansar, orang yang berani, orang yang murah hati. Kata kaum dia, wadidna an nashtari li Qais bin Sa'ad lihyatan bi amwalina. Kalulah janggut tadi boleh kami beli, kami akan hipung duit-duit kami beli janggut kepada Qais bin Sa'ad, kerana kesempurnaan bagi seorang lelaki itu. Dan sehingga sampai pada masa sekarang, orang-orang Arab dia muliakan kepada janggut, kerana dia adalah wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Patut kita kena khabar bahwasanya janggut ini adalah sunnah. Ulama ada beberapa pendapat tentang cukur janggut. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh, ada yang kata harus kita taruh. Tapi walau bagaimanapun, bagi orang Islam yang ada Nabi sebagai ikutan, kita perlu kita taruh janggut. Kita perlu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya apa yang kita ikut itu adalah sunnah Nabi dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang-orang yang di luar negara, dia gambar-gambaran syiar Islam, satu kejahatan dan satu kehuduhan. Gambaran orang-orang yang mempunyai janggut adalah kokan rai. Orang-orang yang mempunyai janggut untuk nak ikut Nabi adalah penjahat dan peganah. Dia gambar kata mereka serupa dengan Usama, serupa dengan Taliban, serupa dengan dia tu dan dia ni. Ini gambaran di luar. Sehingga negara-negara Islam tu pun masih lagi jadi akatik terhadap janggut. Negara Mesir dan beberapa buah negara, kerana ambil pemikiran-pemikiran yang telah dibuatkan oleh musuh Islam seluruh dunia tentang janggut. Oleh itu, janggut adalah sunnah Nabi yang perlu kita kena ikuti, yang perlu kita kena ambil contoh tauladan. Kata Syekh Qardawi, walaupun ulama ada berpendapat tentang taruh janggut, tapi sunnah, kata Syekh Qardawi, ini adalah sunnah yang pasti kita kena keluar daripada khilaf ulama, khilaful aula. Dan oleh kerana ada yang kata wajib, ada yang kata boleh, maka nak keluar di antara kata wajib dan haram cukur tadi, kita cukurlah, kita taruhlah lebih comel. InsyaAllah di dalam khutbah yang kedua kami akan sambung tentang hakikat benda yang berlaku, sebaran-sebaran yang palsu yang berlaku melalui sosial media tentang universiti yang saya mengajar, insya-Allah pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, sehari dua hari kita terdengar dan ada perkara-perkara yang demo post masuk di dalam Facebook dan sebagainya. Soalannya dia kata, oleh kerana ada pelajar kanak pet sore dan saya tak ada longlek ini hadiah, dan saya sekadar hak saya nak kecek hak saya tahu di segi agama. Adapun cerita dia tu kita nanti dengar daripada dia lah. Yang pentingnya soalan-soalan yang telah dibuatkan oleh masyarakat kita. Hak cerita tubiknya ada seorang pelajar kena retire tubik dengan sebab janggut. Maka top tu mari pertanyaan duk mana fok-fok acan hak duk ngajar di Menara Kesataban Islam duk mana habis. Duk buat gapo? Jadi sebenarnya saya nak beri kenyataan bagi umat Islam bahawasanya janggut ni adalah suaneng, bukan orang prakop lain-lain lagi. Dia akan nyatalah, saya tak akan menyata. Yang pentingnya, dan kita tak nafilah, orang yang ada akatik dengan janggut orang Islam itu ada mana-mana tempat, bukan di Mahalai saja, bukan dia ada mana-mana, tapi bukan serumah. Tapi ini adalah satu sedikit saja, bukan serumah. Dia ada hal lain lagi yang kita tak tahu, yang mana kita jangan terikut-ikut dengan Facebook. Dia mau kata gitu, kita pun ikut kata gitu. Sebenarnya kita tak tahu hakikat gapokah yang berlaku dengan dia, kita tak tahu. Yang penting saya nak beritahu kepada ibu bapa yang dirahmati oleh Allah. Ada setengah-setengah dia kata Menara tak perlu ada di negara ni kalau lagu tu. Sebenarnya kita kena berbangga dengan Menara, berbangga dengan universiti yang ada di tempat kita ni, dan dia akan kekal di sini. Saya berbangga salah satu daripada guru mengajar di sana, dan dengan sebab ada Menara ni lah tempat perhimpunan ulama, tempat perhimpunan doktor-doktor. Hari ni kalau tak ada Menara, orang yang cuk doktor duduk di Malaysia, orang cuk doktor duduk di Brunei, orang cuk doktor duduk di Indonesia. Tapi oleh kerana adanya Menara, semua guru-guru saya sendiri daripada Golok ada Menara paksa kena duduk di sini. Ini adalah satu kebanggaan bagi orang negara yang perlu kita berbangga. Yang perlu kita berbangga adanya Menara. Dan juga di dalam Menara ni juga ada kanak Kesataban Islam le Arab Seksa. Di sini ada 3 kisim mengaji agama penuh-penuh, bahasa Arab, Islam Seksa dan Qutmai Islam. Hari ini saya nak beritahu kepada masyarakat, kita salah satu daripada sataban, daripada kanak yang mempunyai doktor lebih banyak daripada kanak-kanak yang lain. Ini kita kena berbangga. Di Saka yang saya duduk mengajar, di kanak yang saya duduk mengajar, nak banding kanak Pet, nak banding kanak Payaban, Sataban Islam adalah orang yang cuk paling jaik banyak sekali daripada kanak-kanak yang lain. Islam. Dan juga insya-Allah tak beberapa bulan hari ni tamneng wisakan mula daripada orang Satracan, Pucuai Satracan, kita duduk lama 2 lepas kanak Payaban. Kanak Payaban dia ada 60% lebih, kita ada 40% lebih. Kemungkinan beberapa hari lagi kanak Sataban Islam akan duduk nombor 1. Kanak yang mempunyai tamneng wicakan, Pucuai Satracan dan Rong Satracan. Ini perlu kita kena berbangga dengan universiti. Bukan saja saya dengan sebab saya duduk situ, tapi ini adalah harta orang Menara. Universiti akan duduk dengan kita selama-lama. Dan kita kena bangun, kita kena sokong, jangan kita bergaduh comti benda yang tak tahu hakikat. Yang ketiga pula, Menara cuba muslimin
gi kelih mana ada di kawasan Bumi universiti nama Masjid Naratiwat Racana Karim. Mana di dalam negeri Sian universiti yang ada masjid besar, yang boleh semaya jemaah, yang boleh kita ceramah, yang boleh kita mengajar. Ini harta orang Islam yang kita kena berbangga dengan dia. Dan yang terakhir saya nak sebut kepada muslimin sebagai nak bui kepahaman, walaupun atikan hak telah lepas, dia kata di antara kau bangkap dengan mahalai pada masa dulu nak ambil rap parinjang, kau bangkap mahalai ni kena pakai cuk serupa dengan kanak-kanak yang lain, tak boleh pakai jubah serupa dengan pelajar kita pakai sekarang ni. Maka atikan badi hak dulu, nah dia panggil kanak setaban Islam, mari bincang lagu mana pandangan hak setaban Islam. Maka acang-acang kita pakat sanda kata kita nak tetap pakai yang terima jubah di hadapan raja dengan jubah kita mengaji tak sepecak. Tak sepecak cuk ni. Ini adalah pakaian Islam. Jawab atikan badi pada masa tu, walaupun dia bukan Islam tapi kita berbangga dia tolong Islam. Dia kata kau bangkap ni hak manusia buat. Kau bangkap ni manusia hipung 2 3 4 orang mari buat. Tapi pakaian hak Islam ni hak Tuhan. Semenjak daripada 1400 tahun dah kita kena turun ni tak boleh turun kau bangkap. Ini benda yang kita kena berbangga. Di universiti kita ni banyak lagi. Nah, kau bangkap hanya ada, tapi kalau berlawan dengan kod mai Islam, berlawan dengan agama Islam, dia letak kau bangkap duk tepi dan dia guna agama Islam. Adapun benda yang berlaku di dalam masyarakat ni, kita tahu pelayanan. Hak tonam panha tadi banyak lagi, bukan hanya janguk. Banyak lagi. Dan benda-benda yang berlaku, hak ni kita serah kepada Tuhan ampunnya, saya tak akan masuk royak rakyat. Tapi nak beri kesedaran kepada masyarakat, kita masih tetap lagi untuk nak membangunkan negara kita melalui universiti yang kita ada pada hari ini. Dan tak perlu kita kata universiti tak perlu duduk sini dah, pergi duduk tempat lain dah. Ini adalah pedah penuh-penuh kepada umat kita. Orang kerja ramai, pelajar ngaji pun ramai, daripada golongan anak cucu kita juga. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.